Oke semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Saziman bin Muhammad Jais. Saya berasal dari Kudat Sabah. Saya merupakan PPI SMP jurusan Pendidikan Jasmani, elektif Pendidikan Moral. Oke, pada hari ini saya ditemani oleh dua rakan saya, iaitu Brandon dan juga Sazani. Dan kami akan membentangkan forum yang bertajuk Pendidik Bunga Bangsa. Hadirin sekalian, Pendidik Bunga Bangsa merupakan sebuah wadah atau platform diskusi yang berfokus pada pendidikan, khususnya dalam peran guru sebagai pendidik generasi muda yang diibaratkan seperti bunga bangsa. Dalam konteks ini, forum ini dapat berfungsi sebagai tempat bagi para guru, pendidik dan pihak terkait lainnya untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, berdiskusi mengenai metode pengajaran, tantangan dalam dunia pendidikan dan cara-cara meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum memulakan forum ini, saya meminta Brandon untuk memperkenalkan dirinya. Brandon. Nama saya Brandon Wijayana Sebastian Lembang. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak dan saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan Ogos tahun 2024 dan merupakan siswa dalam option Pendidikan Jasmani dan elektif Pendidikan Moral. Okey, baiklah Brandon, terima kasih. Okey, seterusnya saya meminta Sazani untuk memperkenalkan diri. Okey, nama saya Syazani Nabilah binti Ismawi. Saya berasal daripada Sri Aman, Sarawak. Saya merupakan PPI SMP ambilan Ogos 2024 dan dalam option Pendidikan Jasmani, elektif Pendidikan Moral. Hadirin sekalian, sebelum memulakan forum, alangkah baiknya saya untuk menerangkan apa yang akan dibincangkan dalam forum pada hari ini. Okey, tema forum pada hari ini akan bertajuk Pendidik Bunga Bangsa. Dalam forum pada hari ini, iaitu sesi perbincangan kita, yang akan dibincangkan yang pertama kali ialah cabaran nyala rasa guru dalam masa kini. Seterusnya, langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru, dan yang terakhir, nilai nyala rasa guru dalam masa kini. Okey, diminta untuk kedua rakan saya untuk bersedia kerana kita akan memulakan forum kita sebentar lagi. Okey, hadirin sekalian, pada masa ini guru menghadapi berbagai cabaran yang boleh menjejaskan nyala rasa mereka dalam menjalankan tugas mendidik. Cabaran-cabaran ini dapat memberi kesan kepada motivasi, semangat dan dedikasi guru. Beberapa cabaran utama yang mempengaruhi nyala rasa guru termasuk ialah beban kerja yang tinggi, tekanan kurikulum dan teknologi dan pembelajaran jarak jauh. Okey, saya meminta untuk Sazani, sila terangkan pendapat anda tentang cabaran nyala rasa guru dalam masa kini. Silakan Sazani. Okey, yang pertama, antara cabaran nyala rasa guru pada masa kini ialah teknologi dan pembelajaran jarak jauh. Dengan peralihan kepada pembelajaran digital dan jarak jauh, terutamanya selepas pandemik COVID-19, guru perlu menyesuaikan diri dengan teknologi baharu dan memastikan semua pelajar dapat mengakses pembelajaran secara dalam talian. Ini adalah cabaran besar bagi guru yang kurang berpengalaman dengan teknologi ataupun berdepan dengan kekurangan infrastruktur. Seterusnya, masalah disiplin dan motivasi pelajar. Guru juga mengendalikan kelas yang mempunyai pelajar dengan tahap motivasi dan latar belakang yang berbeza-beza. Tingkah laku disiplin yang kurang baik dan motivasi belajar yang rendah boleh menjejaskan semangat guru untuk mengajar dengan penuh komitmen. Okey, terima kasih Sazani. Sungguh indah percakapan Sazani dan sungguh ringkas dan padat idea yang diterangkan oleh Sazani tadi. Terima kasih Sazani. Okey, seterusnya saya ingin meminta saudara Brandon untuk nyatakan pendapat anda tentang isu kita pada hari ini. Silakan Brandon. Terima kasih saudara Sajiman kerana memberi saya peluang dan ruang untuk berucap atau memberi pendapat saya tentang cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di Malaysia pada masa kini. Pada pendapat saya, cabaran utama nyala rasa guru di Malaysia pada masa kini adalah sumber daya yang terhad. Contohnya, kekurangan bahan ajar, teknologi dan infrastruktur yang mencukupi mempengaruhi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sumber daya yang terhad dapat dilihat terutama di sekolah-sekolah luar bandar yang membuatkan guru-guru
akan merasa kurang bersemangat untuk mengajar atas faktor-faktor, contohnya kekurangan infrastruktur berbanding dengan sekolah-sekolah yang maju, terutamanya di kawasan bandar. Sesetengah sekolah di kawasan pedalaman tidak mampu untuk membina makmal yang cukup bagi mendidik anak-anak murid. Selain daripada itu, saya juga berpendapat bahawa cabaran-cabaran yang dilalui oleh guru-guru pada masa kini ialah adaptasi kepada teknologi. Meskipun teknologi berpotensi meningkatkan pembelajaran, keperluan untuk terus beradaptasi dengan alat dan platform baru boleh menjadi cabaran. Pada masa kini, seperti yang kita tahu, teknologi telah memainkan peranan yang besar dalam apa-apa aspek, contohnya pendidikan. Di samping itu, kita tahu bahawa teknologi memerlukan kemahiran-kemahiran tertentu bagi kita untuk menggunakannya dengan lebih cekap. Yang ini sering menjadi masalah kepada guru-guru veteran dan kurang menjadi masalah kepada guru-guru yang muda, di mana mereka lebih terdedah kepada teknologi masa kini. Pada pendapat saya, itu saja cabaran nyala rasa guru di Malaysia pada masa kini. Bagaimana dengan kamu, Sajiman? Baiklah Brandon, sungguh hebat seorang Brandon ya. Idea dia sangat di luar nalar. Oke, bagi saya, pada pendapat saya, cabaran nyala rasa guru dalam masa kini terjadi kerana beban kerja yang tinggi. Seperti kita semua tahu, sebagai seorang guru, kerja seorang guru ni sangatlah banyak dan masa mereka dengan keluarga pun kurang. So, tugas seorang guru ni bukan sekadar mengajar di dalam kelas. Mereka juga kadang-kadang terlibat dalam tugas pentadbiran, pengurusan kurikulum, contohnya macam perkemahan, lepas tu aktiviti sukan dan penilaian dan kerja-kerja dokumentasi, contohnya mengambil gambar dan membuat macam minit mesyuarat. Selalunya beban kerja yang berlebihan ini boleh menyebabkan keletihan dan menjejaskan semangat guru. Dan saya rasa ini adalah antara punca-punca yang menyebabkan nyala rasa guru itu kurang dalam generasi guru pada masa kini. Okey, untuk menambah lagi idea saya ingin menambah satu lagi isu, iaitu tekanan kurikulum. Kurikulum yang ketat dan perlu diselesaikan dalam tempoh tertentu boleh menyebabkan guru merasa tertekan, kerana mereka mungkin terpaksa mengutamakan pencapaian akademik berbanding pembelajaran berasaskan pengalaman atau pembangunan sosial, yang seterusnya akan mengurangkan lagi kepuasan dalam mengajar, dan hal ini akan menyebabkan mereka berasa depresi dan juga stres, kerana tekanan kurikulum ini sangatlah menekan mereka untuk berjaya, untuk menyiapkan kerja lebih awal. Dan itu saya rasa Brandon Sazani adalah salah satu sebab nyala rasa guru ni semakin tercabar lah dalam masa kini. Baiklah, itu sahaja sesi kita untuk cabaran nyala rasa guru pada masa kini. Seterusnya kita akan mulakan dengan langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru. Okey semua hadirin sekalian, kita akan meneruskan perbincangan forum kita, isu perbincangan forum kita yang seterusnya, iaitu langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru. Okey, bagi sesi langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru ni, saya rasa alangkah baiknya saya sendiri yang mengutarakan pendapat tentang langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru. Okey, teman-teman, saya rasa yang pertama ialah pengiktirafan dan penghargaan. Saya berpendapat begitu kerana ia dapat memberikan pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya kepada guru atas usaha dan pencapaian mereka. Contohnya seorang guru yang telah mengajar murid SPM, contohnya subjek BM. Dia telah bertukus lumus untuk membuat kelas tambahan siang dan malam. Seharusnya diberikan penghargaan oleh pihak PPD, contohnya memberikan hadiah wang tunai ataupun penghargaan guru cemerlang
dan saya rasa ia akan meningkatkan lagi motivasi guru tersebut untuk mengajar dengan lebih keras dan gigih. Okey, dan ia juga dapat menyediakan platform bagi guru untuk berkongsi pencapaian dan pengalaman mereka supaya mereka merasa dihargai dan diiktiraf oleh komuniti pendidikan dan masyarakat. Baiklah, itu sahaja untuk yang pertama. Nah, saya juga ingin menambah antara langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru juga ialah contohnya mengurangkan beban kerja bukan pengajaran. Okey, seperti mengurangkan tugas-tugas pentadbiran dan dokumentasi yang tidak berkaitan dengan pengajaran. Hal ini kerana guru akan dapat menumpukan lebih banyak masa kepada aktiviti pengajaran dan pembangunan pelajar yang lebih bermakna dan memberi kepuasan. Seterusnya, memberi sokongan pentadbiran tambahan seperti pembantu guru atau kaki tangan sokongan untuk membantu menguruskan tugas-tugas bukan akademik. Itu sahaja dari saya, Brandon dan Sazani. Itu sahaja yang saya mampu untuk utarakan pendapat. Baiklah, saudara Brandon yang kacak lagi segak, boleh anda utarakan pendapat anda tentang langkah-langkah mengukuhkan nyala rasa guru ini. Silakan Brandon. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Sajiman. Pada pendapat saya, terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengukuhkan nyala rasa guru di Malaysia. Ya, yang pertama sekali, peningkatan infrastruktur seperti yang saya sentuh di section yang pertama tadi. Nyala rasa guru pada masa kini dicabar, terutamanya dari segi kemudahan di sekolah yang membuatkan mereka kurang bersemangat untuk mengajar. Contohnya makmal sains, di mana mereka tidak mendapat sumber-sumber ataupun daya yang mencukupi untuk melakukan eksperimen-eksperimen penting. Bagi pendapat saya, sekolah perlulah memastikan mereka memiliki sumber daya yang mencukupi seperti teknologi dan bahan ajar yang relevan. Saya percaya bahawa jika sekolah itu mampu menyediakan atau mempunyai sumber daya ataupun infrastruktur yang lengkap, saya yakin bahawa guru-guru akan lebih bersemangat untuk mengajar. Tidak hanya sains, begitu juga dengan pendidikan jasmani. Contohnya, sekolah yang punya peralatan yang lengkap akan lebih cenderung untuk menghantar pasukan untuk bertanding di peringkat-peringkat lebih tinggi. Selain daripada itu, saya juga berpendapat bahawa latihan berterusan adalah langkah yang penting untuk mengukuhkan nyala rasa guru di Malaysia. Seperti yang saya sentuh di awal video tadi, saya berpendapat bahawa teknologi merupakan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru, terutamanya guru-guru yang veteran. Ia adalah pihak sekolah perlu menyediakan peluang untuk latihan dan pengembangan profesional agar guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Begitu juga dengan pihak kerajaan. Contohnya, latihan berterusan hendaklah diberikan kepada siswa-siswi terutamanya di Institut Pendidikan Guru Malaysia sejak mereka menuntut di IPG. Hal ini kerana pendedahan awal kepada teknologi mampu memberikan mereka agar mereka lebih tahu ataupun lebih berkemahiran untuk mendidik anak-anak menggunakan teknologi. Contohnya, latihan berterusan yang diberikan melalui tutorial ataupun makalah khusus akan mendorong mereka menggunakan teknologi-teknologi terkini seperti Canva, PowerPoint, media YouTube dan pelbagai lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah Brandon, sungguh idea yang matang dan idea yang bernas sekali dari seorang saudara Brandon. Terima kasih Brandon atas pendapat anda tadi. Okey, seterusnya kita akan minta saudari Sazani untuk mengutarakan pendapat tentang langkah-langkah untuk mengukuhkan nyala rasa guru pada masa kini. Okey Sazani, sila mulakan. Terima kasih saudara Syaziman. Dengan tajuk kita iaitu langkah mengukuhkan nyala rasa guru, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan motivasi, dedikasi dan kepuasan dalam kerjaya guru. Antara langkahnya ialah penglibatan ibu bapa dan
komuniti dengan pihak sekolah. Kita perlu menggalakkan kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa untuk menyokong perkembangan pelajar dan mengurangkan cabaran disiplin atau motivasi pelajar. Sokongan ibu bapa yang kuat amat penting untuk membantu meningkatkan semangat guru. Contohnya, ibu bapa di rumah boleh membantu anak-anak membuat kerja sekolah mereka dan ia akan meringankan lagi beban guru kerana kerja yang telah diberikan oleh guru siap dan dihantar tepat pada masanya. Ia akan menjadikan guru berasa gembira lah sebab anak murid mereka sudah menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Selain itu, sekolah dan ibu bapa perlu mewujudkan hubungan yang baik dengan komuniti sekitar supaya guru merasa mereka sebahagian daripada satu ekosistem pendidikan yang lebih besar dan dihargai oleh masyarakat. Langkah lain ialah menyesuaikan polisi pendidikan yang lebih fleksibel. Bagi memastikan polisi pendidikan bersifat fleksibel dan mengambil kira keperluan guru, perubahan kurikulum atau pendekatan pengajaran perlu melibatkan input daripada guru untuk memastikan ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Contohnya, kita memberikan ruang kreativiti dan inovasi dalam pengajaran supaya guru dapat menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan gaya dan keperluan pelajar. Pada masa ini, guru sangat kreatif untuk menarik minat murid-murid untuk belajar bersama di dalam kelas. Contohnya, mereka menggunakan elemen seperti YouTube ataupun TikTok ataupun mana-mana video pengajaran yang mempunyai unsur yang menarik seperti kartun atau yang boleh menarik minat murid-murid untuk belajar tentang tajuk yang akan dibentangkan. Selain itu, guru pada masa ini juga sering menggunakan pelajar seperti mereka bekerja secara dalam kumpulan. Ini akan menjadikan murid lebih seronok belajar kerana mereka belajar bersama-sama rakan mereka dan tidaklah hanya mendengar guru-guru menerangkan tentang apa yang akan dipelajari pada masa semasa di dalam kelas. Dan juga guru pada masa ini selalu menyediakan permainan yang menarik untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar sangat diperlukan pada masa ini dan ia akan menarik minat pelajar untuk lebih suka dengan subjek yang diajar oleh guru tersebut. Dengan melaksanakan langkah ini, nyala rasa guru dapat dikukuhkan dan dikekalkan, menjadikan murid lebih bersemangat dan berdaya tahan dalam kelas. Ini bukan sahaja akan meningkatkan kualiti pengajaran tetapi juga memberi manfaat kepada pelajar dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Sekian sahaja daripada saya. Okey, baiklah saudari Sazani, sungguh idea yang sangat baik. Saya suka idea Sazani tersebut. Idea yang matang juga seperti Brandon, tidak kalah matangnya dan tidak kalah bernasnya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke sesi perbincangan forum tentang nilai nyala rasa guru dalam masa kini. Sesi perbincangan kita yang terakhir pada forum ini iaitu nilai nyala rasa guru dalam masa kini. Okey, pada masa ini kepentingan nyala rasa guru menjadi semakin kritikal disebabkan oleh perubahan pesat dalam sistem pendidikan dan cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh guru. Okey, kita akan mulakan perbincangan sesi tentang nilai nyala rasa guru ini. Kita akan mulakan dengan saudara Brandon. Jadi saudara Brandon, adakah anda bersedia untuk sesi kita pada hari ini, iaitu nilai nyala rasa guru? Ya. Okey Brandon, sila. Seperti yang kita tahu, nyala rasa guru akan memberikan impak yang positif kepada murid-murid
Dan pada pendapat saya, kepentingan nyala rasa guru di Malaysia sangat signifikan dan mengakup beberapa aspek seperti pembangunan karakter. Dengan nyala rasa yang kuat, guru dapat menanam nilai-nilai moral dan etika kepada siswa, membentuk karakter yang positif dalam diri mereka. Seperti yang kita tahu, manusia yang hidup secara bertamadun hendaklah mempunyai nilai moral dan etika yang tinggi bagi mereka untuk menjalani pembelajaran di sekolah dan tidak terikat di sekolah saja, termasuk di luar secara komuniti. Seperti yang kita tahu, nilai moral akan mendidik mereka untuk menjadi insan yang lebih baik sebagai satu masyarakat yang besar di dunia ini. Nilai moral dan etika yang tinggi akan mendorong mereka untuk menjalankan dan melalui perkara yang betul, untuk menilai dan membuat keputusan yang betul dan salah. Selain daripada itu, kepentingan nyala rasa guru di Malaysia pada pendapat saya ialah peningkatan kualiti pembelajaran. Semangat nyala rasa guru yang tinggi akan memberi kontribusi pada pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif, yang ada gilirannya dapat meningkatkan hasil akademik murid-murid. Apa yang dimaksud oleh saya ialah apabila kualiti pembelajaran meningkat, murid-murid akan lebih tertarik dengan sesi pembelajaran kita. Seperti yang saya sebut tadi, kualiti pembelajaran yang dari segi kemudahan yang disediakan oleh sebuah sekolah di mana guru-guru itu mengajar, kemudahan yang disediakan yang lebih menarik akan memudahkan murid-murid untuk bekerja dalam satu kumpulan dan memudahkan mereka untuk memahami sesuatu tugasan yang diberikan. Contohnya, dalam akmal yang lengkap, murid-murid dapat melihat dengan lebih mendalam. Seperti contoh, mikroskop yang digunakan untuk melihat hasil-hasil kajian yang telah dijalankan oleh murid-murid tersebut. Begitu juga dengan subjek-subjek lain seperti matematik, pendidikan jasmani, bahasa Melayu serta bahasa Inggeris. Dan kualiti pembelajaran sebenarnya akan menerima impak positif hasil daripada nyala rasa guru yang tinggi di Malaysia. Itu saja daripada saya. Baiklah Brandon, terima kasih. Idea yang sangat baik dan keterangan yang jelas. Bak kata pepatah Melayu, sudah terang lagi bersuluk. Okey, seterusnya saya sendiri akan mengutarakan pendapat saya tentang nilai nyala rasa guru dalam masa kini. Okey, pada pendapat saya yang pertama, teman-teman, iaitu untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Contohnya, guru yang memiliki nyala rasa cenderung lebih bersemangat dan bersedia untuk terus belajar dan akan meningkatkan diri. Ini membantu mereka menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, dinamis dan bermakna bagi para pelajar. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana jika seorang guru itu sentiasa bermotivasi, sentiasa ingin meningkatkan diri, ia akan dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dalam kelas. Alhasil, murid-murid yang guru tersebut ajar akan menjadi seorang murid yang bijak, pintar dan beradab. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluk bahawa meningkatkan kualiti pengajaran adalah salah satu nilai nyala rasa guru dalam masa kini. Baiklah, seterusnya pada pendapat saya, iaitu untuk memotivasi dan menginspirasi para murid-murid. Murid-murid di sekolah rendah terutamanya seringkali terpengaruh oleh sikap dan semangat guru mereka. Jika guru menunjukkan antusiasme dan cinta terhadap apa yang mereka ajarkan, pelajar juga akan lebih mudah termotivasi untuk belajar. Hal ini kerana jika seorang guru berdedikasi untuk mengajar muridnya tentang subjek sains, contohnya, murid itu akan nampak bahawa guru itu sangat-sangat bersemangat untuk mengajar mereka, dan murid itu akan secara automatik akan bersemangat untuk mempelajari subjek sains hingga mendapat keputusan yang baik. Alhasil, ia juga akan dapat meningkatkan kualiti murid-murid di sekolah rendah
dan akan meningkatkan lagi kualiti pembelajaran di negara kita. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada saudari Sazani yang cantik ini. Okey, saudari Sazani, sila. Terima kasih saudara Syaziman. Seperti yang kita tahu, banyak kepentingan dan nilai nyala rasa guru pada masa ini. Antaranya ialah mencipta lingkungan positif di dalam kelas. Nyala rasa membuat guru lebih sabar, pengertian dan mampu menghadapi tantangan di dalam kelas dengan cara yang positif. Sebagai contoh, guru hendaklah sentiasa bersabar jika pelajarnya membuat apa-apa kesalahan dan menasihati mereka untuk menjadi lebih baik dan belajar dari kesilapan yang dilakukan. Ini akan mencipta suasana kelas yang lebih kondusif untuk belajar, di mana pelajar akan merasa dihargai dan didukung. Sebagai contoh, sekiranya pelajar kita menghadapi masalah, guru-guru boleh memberikan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar mereka. Guru-guru tidak sedikit sebanyak boleh membantu apa-apa masalah yang mereka boleh bantu untuk meringankan lagi beban pelajar. Selain itu, guru juga berperanan untuk menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Guru yang mempunyai nyala rasa tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika dan rasa tanggungjawab kepada murid-murid. Ini akan membantu membentuk karakter pelajar dan menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia luar dengan baik. Sebagai contoh, semasa di sekolah, murid akan diajar dengan pelbagai nilai seperti tanggungjawab, disiplin dan menepati masa. Untuk yang bertanggungjawab, pelajar bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru mereka. Selain itu, menepati masa, pelajar juga hendaklah sentiasa menepati masa untuk pergi ke kelas dan menghadiri mana-mana kelas yang dianjurkan oleh guru-guru mereka. Selain itu, berdisiplin. Berdisiplin seperti murid-murid juga tidaklah hanya murid-murid juga tidaklah membuat kerja yang macam tidak senonoh lah, seperti merokok ataupun membuat kerja-kerja yang tidak baik di sekolah. So ini akan jadi guru-guru di sekolah mestilah mengajar sikap disiplin. Pelajar di sekolah mestilah berdisiplin dan mematuhi mana-mana peraturan yang telah ditetapkan di sekolah dan mana-mana institusi yang mereka belajar. Nyala rasa sangat penting dalam memastikan guru untuk tetap bersemangat dalam mendidik dan mampu memberikan yang terbaik untuk perkembangan akademik dan personal murid-murid mereka. Sekian sahaja daripada saya. Okey, terima kasih saudari Sazani. Idea yang bernas dan juga keterangan yang sangat jelas dari saudari Sazani. Okey, baiklah, dengan itu tamatlah sesi perbincangan forum kita. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penutup perbincangan forum ini. Okey, hadirin sekalian, tibalah di akhir sesi perbincangan forum kita pada hari ini. Okey, sebelum mengakhiri sesi perbincangan forum kita pada hari ini, alangkah moleknya kita minta saudara Brandon untuk simpulkan apa yang telah didapat dalam sesi perbincangan forum kita mengenai nilai-nyala rasa guru ini. Saudara Brandon, sila. Okey, terima kasih kepada saudara Sajiman. Izinkan saya membuat kesimpulan tentang forum kami yang bertajuk Pendidik Bunga Bangsa. Seperti yang kita tahu, nyala rasa dalam guru di Malaysia pada masa kini sangat penting
bagi meneraju masa depan yang lebih baik untuk murid-murid. Pada pendapat saya, seorang guru yang berkualiti bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk peribadi dan nilai moral dalam diri pelajar. Di Malaysia, peranan guru dilihat sebagai tunjang utama dalam membangun dan melahirkan bakal pendidik yang berkualiti dan berwibawa. Nilai nyala rasa atau semangat dan dedikasi seorang guru sering menjadi pendorong utama dalam mencorak masa depan pendidikan negara. Di sini kita dapat memperoleh bahawa nyala rasa guru itu sangatlah penting, di mana kita haruslah menerapkan nyala rasa guru di bangku sekolah lagi, terutamanya di Institut Pendidikan Guru Malaysia, bagi mendidik dan melahirkan guru-guru yang berkualiti untuk menjadi tunjang utama murid-murid dalam bidang pendidikan di negara kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah Brandon. Terima kasih semua. Saya akan mengakhiri sesi perbincangan forum kita pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua.